Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita sambung lagi hari ini insya-Allah siri yang kedua ataupun part 2 bercerita tentang peristiwa yang berlaku dalam perang Jamal yang melibatkan dua pasukan tentera Islam yang paling besar dalam sejarah Islam ataupun dalam sejarah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pasukan dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhuma, dan pada satu pasukan lagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi ini kita sambung siri yang kedua. Sebelum kita sambung tentang perjalanan ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam perang seterusnya, ada beberapa persoalan yang selalu orang timbulkan sebab isu ni kontroversi, melibatkan peperangan besar antara umat Islam. Antara persoalan yang ditimbulkan adalah sejauh mana ketepatan maklumat-maklumat sejarah ni, betul ke tak betul. Ini sering ditanya, dan juga macam kita sebut dalam minggu lepas, ini juga isu yang menjadikan ramai penulis sejarah mereka bimbang untuk menakalkan apa-apa maklumat, terutamanya apabila maklumat itu melibatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pertelagahan yang berlaku di antara mereka. Itu satu isu besar. Baik. Tentang isu ni, sebelum kita pergi isu yang kedua, apa yang sampai kepada kita ataupun apa yang kita baca adalah riwayat-riwayat yang dikumpulkan. Itu sahaja. Dan dalam meriwayatkan sejarah, ulama-ulama sejarah, metod yang mereka guna lebih longgar berbanding dengan periwayatan hadis. Yang ni penting, asas penting. Jadi apabila mereka meriwayatkan sejarah, apa yang berlaku dalam hidup para sahabat ataupun dalam sejarah Islam, peperangan dan sebagainya, termasuk juga sirah Nabi SAW yang tidak mengandungi hukum hakam fiqh. Hukum fiqh pun tak ada, akidah pun tak ada, tak terbit hukum baru, sekadar cerita. Dalam kes ini, para ulama sejarah ataupun mu'arrikhun ni nama bagi ahli sejarah lah, mereka lebih bermudah-mudah ataupun metod mereka lebih ringan dalam mengambil maklumat. Apabila metod mereka ringan, kadang-kadang termasuk dalam riwayat sejarah juga rawi-rawi yang kalau nama mereka ni meriwayatkan hadis, mereka dianggap sangat lemah. Tapi bila mereka riwayatkan sejarah, mereka dianggap tokoh besar yang sejarah banyak melalui nama mereka. Ini dua orang yang personality dia sama, tapi kedudukan dia di sisi ahli sejarah dan juga di sisi ahli hadis berbeza besar. Saif bin Umar antaranya, Saif bin Umar At-Tamimi. Dalam hadis, dia lemah. Bahkan Ibn Hibban menghukumkan dia sebagai pemalsu hadis. Dalam hadis, dia lemah. Tapi Saif bin Umar At-Tamimi adalah satu watak yang dalam sejarah dia antara yang sangat penting meriwayatkan sejarah Islam. Macam mana dia ada perbezaan? Sebab dia hidup di zaman tu, di zaman awal, dan apa sahaja yang dia dengar, peristiwa tu barulah, dia baru berlaku. Zaman dia hidup tu baru sangat peristiwa tu berlaku, beberapa puluh tahun ataupun kurang daripada tu. Apa yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang. Dalam hadis ni orang kata Hatibul Lail, dia main kutip je. Dia kutip malam-malam orang yang pergi kutip kayu api. Kayu pun dia angkat, ular pun dia angkat. Hatibul Lail. Apa yang dia nampak dia petik je. Tapi orang macam ni ketika meriwayatkan sejarah penting sebab banyak sumber-sumber maklumat yang sampai daripada mereka, yang diambil daripada mereka. Sebab tu Saif bin Umar, walaupun Ibn Hibban dalam hadis kritik dia, kritikan yang keras, tetapi dia merupakan antara sumber utama bagi At-Tabari. At-Tabari banyak mengambil daripada buku sejarah dia. Sebab disiplin sejarah dia tak sama dengan hadis. Ini satu kelompok perawi. Saif bin Umar dan sebagainya. Ada satu kelompok lagi
mereka ni thiqah, dipercayai, disiplin dia kuat, tetapi mereka meriwayatkan khabar-khabar yang lemah. Nama-nama besar macam Qatadah power, dianggap sabatus sabat. Kategori dia kalau dalam hadis ni, Qatadah antara yang paling tinggi, kuat. Juga Atha' bin Abi Rabah, nama-nama yang kuat. Tetapi mereka ni ketika meriwayatkan, mereka main cerita ya apa yang mereka dengar. Artinya walaupun dia rawi yang thiqah, tapi riwayat dia dalam hadis, kalau dia riwayatkan tanpa sebut nama rawi sebelum dia, ataupun dia riwayatkan daripada rawi yang dhaif, ulama akan berhati-hati dalam hadis, walaupun dia sendiri kuat. So orang-orang yang macam ni, kategori kedua ni, mereka boleh duduk dalam dua pool muhaddisin. Mereka dianggap pakar yang power sebab dia dipercayai, nama macam Qatadah dan sebagainya. Dia boleh juga duduk dalam pool satu lagi, para ahli sejarah juga mengambil manfaat daripada mereka. Ini kategori yang kedua, periwayat sejarah. So, walaupun dia sendiri dipercayai top dalam hadis, tapi dalam periwayatan dia ambil ya daripada siapa-siapa. Cuma dia jujur lah. Dia akan sebut lah, aku ambil daripada orang ni, aku ambil daripada orang ni. Satu lagi kategori ulama, orang yang mereka ni dalam hadis sangat top, dipercayai, dan mereka tidak meriwayatkan melainkan daripada orang yang dipercayai juga. Ini macam Sa'id bin Musayyib. Nama-nama ini dia hanya riwayat daripada orang yang dia percayai juga. Syu'bah, Sya'bi, Imam Malik sendiri, yang kalau tuan-tuan ikut cerita kuliah Imam Malik, ini kategori lain pula. So kategori ketiga ni, dalam sejarah sumbangan mereka tak begitu besar sebab mereka terlalu berhati-hati dengan cerita. Tapi dalam hadis, mereka ada kedudukan yang sangat tinggi, nama-nama macam ni, sebab dia hanya sampaikan riwayat-riwayat yang sahih sahaja, Sya'bi dan sebagainya. Jadi bila kita bincang pasal sejarah ni kan, orang tanya soalan, riwayat-riwayat ni sahih ke tidak? Kalau nilai dengan disiplin hadis, kebanyakan dia lemah. Kalau nilai bagi ikut disiplin hadis. Tetapi sejarah, para periwayat sejarah, mereka agak longgar dalam bab ini. Kalau kita ikut disiplin hadis, kita tak ada cerita. Bukan kita nak buat cerita, bukan kita seronok nak buat cerita baru, tapi ketatnya disiplin hadis. Kalau nak ambil yang sahih sahaja, kita kehilangan ke semua cerita-cerita ni. Jadi para ulama bersifat dia lebih kurang. Kalau kita nak bahas bab ni panjang, kena buka Tabari lah. Buka Tabari, cek rawi seorang-seorang. Kuliah kita akan jadi kuliah hadis lah pula. Sebab penulis-penulis selepas Tabari, Ibnu Athir, Ibnu Kathir ni semua, mereka cut terus sanad-sanad. Mereka ambil cerita je. Tapi boleh kalau nak verify, buka Tabari balik lah. Nama rawi setiap satu dia sebut. Cuma perjalanan tu panjang lah. Itu satu bab yang kita kena faham bila belajar sejarah ni. Disiplin dia tak sama dengan disiplin periwayatan hadis. Sama juga cerita yang kalau tuan-tuan ingat, kita cerita minggu lepas tentang perbincangan beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan Osman. Apabila Ali buat pilihan untuk nak berdamai, Ali hantar Ka'ab bin Amr kepada kumpulan Aisyah nak berdamai. Dan apabila mereka pun bersetuju untuk damai, Ali buat keputusan, kita keluar untuk islah. Siapa yang terlibat dalam pembunuhan Osman jangan ikut. Jadi ada perbincangan antara orang yang terlibat dalam pembunuhan Osman. Disebutkan ada juga Abdullah ibn Sauda. Abdullah ibn Sauda ni Abdullah bin Sabah. Nama dia dipanggil Abdullah bin Sauda. Dalam riwayat juga disebut Ashtar terlibat juga di situ. Ashtar. Dalam riwayat At-Tabari juga disebut seorang sahabat Nabi SAW terlibat dalam perbincangan itu juga, iaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Disebut nama-nama yang terlibat dalam perbincangan itu. Dan mereka ini semua, kebanyakan mereka terlibat di dalam mengepung Osman sekurang-kurangnya. Kalau tidak membunuh Osman, mengepung Osman. Jadi cerita ni, perbincangan mereka, yang Al-Ashtar bagi cadangan. Kita tak tahu Ali percaya kat kita ke tidak. Kemudian mereka bincang ramai-ramai, mereka setuju untuk menebarkan fitnah dan sebagainya. Di sudut riwayat, cerita ni mai dari mana? At-Tabari sebut. At-Tabari dapat daripada mana? Dia ambil daripada As-Sarri bin Yahya. As-Sarri bin Yahya adalah rawi yang thiqah. Dia ambil daripada Syu'aib bin Ibrahim. Rawi yang Syu'aib bin Ibrahim ni rawi yang majhul. Syu'aib bin Ibrahim ambil daripada Saif bin Umar. Saif bin Umar, nama yang kita sebut tadi, dia kutip ya semua riwayat, dia cerita ke orang. So dia dalam sejarah sangat power, tapi dalam hadis orang kata dia ni sangat lemah.
Jadi ini isu yang kita akan hadapi bila kita cerita tentang sejarah. Dan tak boleh lari. Orang yang sangat kritis dalam akidah, dalam fiqh, dalam hadis sekalipun, bila dia masuk bab sejarah, dia pun tak boleh maintain the same discipline. Tak boleh. Bahkan Ibn Taymiyah sekalipun, bila dia cerita tentang tafsir, tentang hadis, dia sangat strict. Tapi kalau tengok dalam kitab Manhajus Sunnah Nabawiyah, bila dia kritik Syiah dan sebagainya, bila dia main dengan riwayat sejarah, manhaj dia berbeza dah. Kita kena tengok daripada sudut pandang ahli sejarah. Baik, itu soalan yang pertama yang orang tanya. Yang kedua, ada isu juga orang soalkan, kalau nama-nama ini terlibat dalam pembunuhan Osman, Al-Ashtar antaranya yang paling penting, macam mana ulama Sunni boleh riwayatkan hadis daripada dia? Macam mana nama dia boleh ada dalam hadis? An-Nasai riwayat daripada dia satu hadis, Imam Ahmad riwayat daripada dia beberapa hadis. Macam mana nama mereka boleh diterima sebagai periwayat hadis, sedangkan orang ini terlibat di dalam merancang kepungan terhadap Uthman? Ini juga satu isu yang dibincangkan. Baik. Wallahu a'lam. Pertimbangan ulama hadis ni dia lain sikit. Ulama hadis ketika meriwayatkan hadis, mereka melihat kejujuran. Unsur yang penting kejujuran. Bila mereka lihat kejujuran, ada orang, terutamanya Khawarij, yang keluar menentang pemerintah. Bukan pemerintah kecil-kecil, keluar menentang Uthman. Tetapi di sudut kejujuran dalam meriwayatkan khabar, mereka tak dipertikaikan. Dia jujur, dia cakap jujur. Ketika meriwayatkan khabar, dia bercakap betul-betul. Tetapi tingkah laku dia diragui. Ada sebahagian muhadis meriwayatkan daripada mereka. Meriwayatkan daripada orang-orang yang begini. Khawarij lah, daripada ghulat Syiah, ekstremis Syiah, mereka tak riwayat. Sebab ekstremis Syiah memang suka tipu. Tapi Khawarij terutamanya, ataupun orang yang terlibat dalam pertembungan politik ni, sebahagian daripada mereka, walaupun ulama kritik tingkah laku mereka, tapi sebahagian muhaddisin meriwayatkan daripada mereka. Apakah itu bererti mereka ni okey, orang yang baik? Tak. Tak semestinya. Ketika mendengar khabar kematian Al-Ashtar, Amr bin Al-As doa, kata Al-Asal min juyushillah. Dia mati minum madu. Nanti kita sampailah cerita tu kemudian. Dia kena racun. Bila sampai cerita tu kepada Amr bin Al-As, Amr bin Al-As kata di antara tentera Allah adalah madu, membunuh dia. Aisyah doakan ke atas dia. Jadi Al-Zahabi sendiri dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala, bila sebut bab ni, Al-Imam Al-Zahabi kata dia ni akhlak dia buruk. Tetapi dia seorang yang ada kemampuan ilmu, dan dengan kemampuan ilmu dia itu, dia diterima riwayat daripada dia. Sebab tu kita kena yang belajar ni, kita kena faham konsep-konsep begini. Ada nama yang orang yang tak belajar mungkin orang tak tahu. Macam mana Hajjaj boleh dianggap tokoh sedangkan dia jahat? Betul-betul punya jahat punya orang, bunuh tabi'in, pergi serang Mekah dan sebagainya. Macam mana dia boleh jadi tokoh? Tak, orang kalau belajar kita tahu, melihat daripada sudut-sudut yang berbeza. Ini pentingnya mempelajari ilmu. Ya, dia jahat, dia dalam satu sudut lagi dia ada sumbangan dia. Baik, sambung cerita kita hari ini. Kita berhenti minggu lepas berkaitan dengan rundingan yang dibuat oleh wakil yang dihantar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu Qa'qa', untuk jumpa dengan Aisyah, Talhah dan Zubair, dan perbincangan yang berlaku sesama mereka. Akhirnya mereka pun bersetuju untuk berdamai, untuk islah, jumpa untuk berdamai. Dalam pada persetujuan untuk berdamai itu, Ali buat keputusan, bila kita pergi berjumpa dengan saudara kita esok, bila kita bergerak, bukan esok lah, beberapa hari, bila kita pergi ke Basrah daripada Zabrah, bila kita pergi ke situ, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Osman jangan ikut. Baik. Apabila mereka bergerak, okay, kita sambung cerita. Apabila mereka bergerak untuk pergi ke Basrah, tentera satu lagi, Aisyah, Talhah dan Zubair telah berada di situ lebih awal. Tentera Ali juga sebahagiannya telah sampai di situ. Rombongan daripada Kufah telah sampai. Ali lambat. Ali sampai lambat. Berlaku beberapa perbincangan di situ. Antaranya Abu Jarba, salah satu orang, dia beritahu kepada Zubair. Dia jumpa Zubair, dia kata, aku ada satu pandangan. Kita tak boleh percaya yang mereka datang ni betul-betul nak berdamai. Mungkin mereka tak nak berdamai dengan kita, tapi kita ada peluang untuk menang perang ni. Cara nak menang perang ni, kita kepung
Ali dah sampai, sebahagian tentera dia belum sampai, kita kepung Ali supaya tentera dia tak boleh sampai kepada dia. Jadi biarkan dia terkepung di situ, akhirnya dia tak boleh dapatkan bantuan. Confirm apa jadi sekalipun, kita ada upper hand, kita menang. Kalau mereka tak serang kita, kita bukan nak serang siapa-siapa. Tetapi kalau mereka nak serang kita, Ali telah terkepung, kita dah sampai dulu. Pandangan ini apabila dikemukakan kepada Zubair kata, inna la na'rifu umur al-harb walakinnahum ahlu da'watina. Barangkali kita lebih tahu tentang peperangan berbanding dengan mereka daripada Kufah, tetapi mereka itu adalah saudara-saudara kita dalam dakwah. Mereka ni saudara kita. Wa hadzal amr hadath lam yakun qabla al-yawm. Apa yang berlaku pada hari ini, peperangan kita pada hari ini adalah benda baru yang sebelum ni kita tak pernah dengar jadi peristiwa yang sebegini. Man lam yalqillah fihi bi'udhrin inqata'a udhruhu yawmal qiyamah. Ingat, sesiapa di antara kita yang berjumpa dengan Allah tanpa ada alasan buat kerosakan pada hari ini, tanpa ada alasan, maka hilanglah alasan untuk dia bawa pada hari kiamat nanti. Dia tak ada alasan pada hari kiamat juga. Waqad faraqna wafdahum ala amr wa ana arju an yatimma lana sulh. Kita telah berpisah dengan wakil dia, iaitu Ka'kak, di atas satu keputusan, iaitu untuk berdamai. Dan aku berharap akan sempurnalah pendamaian itu. Fa'abshiru wa absiru. Terimalah kabar gembira. Fa'abshiru wasbiru. Dan sabarlah kamu. Jadi cadangan daripada Abu Jarba ni kepada Zubair untuk kepung Ali, pastikan bantuan tak sampai kepada dia. Zubair tolak. Zubair kata, betul, itu mungkin membuatkan kita menang dalam peperangan ini. Tetapi kalau kita jumpa dengan Allah esok tanpa ada alasan, apa alasan kita nak bagi? Hari itu kita tak boleh bawa alasan baru dah. Sebagaimana kita sepakati dengan wakil dia, itulah yang kita pertahankan, kata Zubair. Baik, kemudian ini di sudut tentera yang berada di Basrah, geng Basrah. Satu lagi geng Kufah. Baik. Di sudut tentera yang datang daripada Kufah juga, mereka pada ketika itu antara diriwayatkan Al-A'war bin Bunan Al-Minqari, satu orang, Al-A'war bin Bunan, tanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apa yang kita nak buat ni? Keputusan kita apa? Ali kata, al-islah wa itfa'il ghairah. Yang aku nak adalah islah, damai. Dia tanya kepada Ali lagi, kalau mereka tak nak pendamaian tu, mereka tak mau terima pendamaian, Ali kata, taraknahum ma tarakuna. Selagi mana mereka tidak menyerang kita, kita juga akan meninggalkan mereka tanpa menyerang mereka. Ini penting tuan-tuan, kena faham. Selagi mana mereka tak serang kita, kita takkan serang mereka. Kita akan lihat nanti dalam perang Jamal dan perang Siffin juga sama. Semua orang takut nak memulakan perang. Mereka takut nak mula. Sampai ke Siffin nanti, mereka takut. Sebab tu ada riwayat daripada Ashtar. Ashtar kata, antara sebab kami terima kekalahan dalam Siffin kerana kami telah memulakan serangan. Ibn Taymiyah sebut dalam Minhajus Sunnah. Dia takut. Ali kata, taraknahum ma tarakuna. Selagi mana mereka tinggalkan kita, tak kacau kita, kita takkan serang mereka. Fa illam yatrukuna. Al-Awar tanya, kalau mereka tak tinggalkan kita, mereka serang kita, apa nak buat? Ali kata, dafa'nahum an anfusina. Ketika itu kita akan mempertahankan diri. Walaupun dah setuju nak damai dah, tapi dengan ramai-ramai orang ni, ada kemungkinan akan berlaku peperangan. Abu Salamah Ad-Dalani tanya kepada Ali, fama haluna wa haluhum ini betalaina gada. Okey, kita nak mai berdamai. Tapi kalaulah ditakdirkan Allah, bila kita jumpa dengan tentera Basrah, berlaku peperangan, bagaimana keadaan kita dan juga mereka ketika berlaku peperangan? Kata Ali, inni la arju an la yuqtal minna wa minhum ahadun naqqa qalbahu lillah illa adkhalahu Allahul jannah. Kalau itu yang berlaku, kata Ali, aku berharap agar tidak ada seorang pun yang terbunuh daripada kita ataupun daripada mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah masukkan dia ke dalam syurga. So sampai ke tahap ini, Ali radhiyallahu anhu beranggapan depa Islam sama macam kita. Alahum hujjah. Abu Salamah adalah ni tanya, depa ada hujah tak? Ali kata ada. Kita ada hujah tak? Kita pun ada hujah juga. Habis tu lawan ni untuk apa?
Ali kata, aku berharap siapa sahaja yang mati di antara mereka ataupun di antara kita, naqqa qalbahu lillah, jiwa dia dibersihkan kepada Allah, Allah masukkan dia dalam syurga. Ini perang yang siapa pun tak mau. Aisyah, Talha, Zubair pi ke sana nak kumpul tentera nak tolong Ali. Kumpul dah ramai orang. Ali pun tak mau perang. Ali pergi nak berfungsi sebagai ketua, dia nak orang bai'ah kepada dia. Mereka tunduk dan bai'ah. Siapa pun tak mau perang. Tapi mereka rasalah ada kemungkinan akan berlaku peperangan. Seterusnya, Ali hantar Hakim bin Salamah dengan Malik bin Habib untuk sekali lagi pergi jumpa mereka. Geng Basrah. Tanya, masih lagi dengan keputusan semalam ke? Masih lagi dengan keputusan yang kamu habaq dekat Qa' ke? Kamu nak berdamai ataupun dah berubah? Ali kata, in kuntum ala ma faraqtum alaihi al-Qa' fakuffu hatta nanzil wa nanzur fi hadzal amr. Kalaulah katakan kamu ni dah berubah keputusan, kamu tak setuju macam yang kamu cakap semalam dengan Qa', tunggu sampai kami datang dan kita bincang urusan ni, kita selesaikan. Jangan perang. Kalau kamu tak setuju sekalipun, tunggu sampai kita boleh selesaikan. Itu arahan Ali kepada Hakim bin Salamah dan Malik bin Habib. Dan ketika itu juga datang Al-Ahnaf bin Qais, sahabat Nabi SAW, bergabung dengan kumpulan Ali. Ahnaf bin Qais ni ramai, ada 6,000 orang. Kelompok dia ramai. Dia datang bergabung dengan Ali. Jadi cerita tentang Ahnaf bin Qais ni, dia baru balik daripada haji. Dia pergi, sebelum dia pergi haji, dia jumpa dengan Aisyah, Talha dengan Zubair. Ahnaf bin Qais tanya mereka lepas Osman dah mati, kami nak bai'ah siapa? Kelompok dia yang ramai-ramai kabilah dia nak bai'ah siapa? Tiga orang bagi pendapat dekat dia, pergi bai'ah Ali. Berkat je dengan peristiwa ni, bai'ah kepada Ali. Dia pun bai'ah Ali. Kemudian dia pergi haji. Dia pergi perjalanan haji, dia dengar daripada mereka bai'ah Ali. Dia balik ke kampung dia, dia dengar Aisyah, Talhah dengan Zubair ajak dia pergi perang dengan Ali pula. Dia jam lah. Baru mereka kata kat aku suruh bai'ah Ali, ni mereka panggil, mereka ajak aku suruh pergi perang dengan Ali pula. Apabila mereka panggil dia, mereka panggil dia tolong datang jumpa sekali lagi. Lepas mereka bagi arahan pertama, dia kata, inna khadlani ummal mu'minin wa hawarai Rasulullah la syadid. Kalau aku tak sahut panggilan daripada ummul mu'minin dan 2 orang hawari Rasulullah, Talha dan Zubair, itu berat. Wa inna qital ibnu ammi Rasulillah qad amaruni bi bai'atihi asyad. Tapi nak suruh aku perang dengan Ali, anak saudara Nabi SAW, setelah mereka memerintahkan aku untuk bai'ah kepada Ali, itu lebih berat. Apabila dia jumpa mereka, Talha dan Zubair, dia tanya dia, Ahnaf bin Qais tanya, pasal apa nak perang dengan Ali? Mereka kata, ghayyar, Ali telah berubah. Ali telah bersama dengan Khawarij, telah berubah. Pandangan Ali berubah. Ini yang kita cerita fitnah. Ali tak berubah apa-apa pun, tapi disebabkan perubahan yang berlaku, ramai Khawarij bai'ah dia, duduk dekat dengan dia, sekeliling dia, orang nampak, Ali bersama dengan pembunuh Osman. Walaupun Ali tak perlu kata apa-apa pun. Kata Ahnaf bin Qais, wallahi la uqatilukum wa ma'akum ummul mu'minin. Demi Allah, aku takkan berperang dengan kamu selagi mana ummul mu'minin bersama dengan kamu. Wala uqatilu ibnu ammi Rasulillah waqad amartumuni bi bai'atihi. Dan aku takkan berperang dengan sepupu Nabi SAW, iaitu Ali, sedangkan kamu telah memerintahkan aku untuk bai'ah kepada dia. Walakin a'tazil. Al-Ahnaf bin Qais kata, aku berlepas diri. Dengan kamu pun aku tak terlibat, dengan Ali pun aku tak terlibat. Janji berlepas diri. Talhah, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Ahnaf bin Qais janji, aku berlepas diri. Kemudian Ali pula panggil dia. Ali panggil dia, Ali minta dia join. Sebab dia ada 6,000 tentera yang ramai. Dia kata, kalau aku join, kita akan berbunuh sesama saudara Muslim. Ali kata, aku takkan buat. Aku takkan bunuh orang Islam. Bukan itu tujuan kami datang. Kami datang untuk berdamai.
Alasan berdamai ni, ada orang mereka tampak damai takkan jadi. Antaranya Abu Musa al-Ash'ari. Kita dah cerita minggu lepas. Damai takkan jadi. Antaranya Al-Hasan bin Ali. Damai takkan jadi. Mesti perangnya. Tapi apabila Al-Ahnaf bin Qais dengar tentang perdamaian, dia kata perdamaian itu baik. Perdamaian itu baik. Kemudian dia tanya kepada Ali, apa yang kau nak? Sama ada kau nak uqatil ma'aka, aku berperang bersama dengan kau kalau terjadi peperangan, ataupun aku akan bawa 10,000 pedang, maksudnya 10,000 tentera untuk mempertahankan kau. Ali kata cukuplah bawa 10,000 tentera ni pertahankan kami. Ali tanya dia, macam mana pula janji yang hang buat dengan Talha dan Zubair? Ali tanya Ahnaf bin Qais, janji hang buat kat mereka kata tak mau join perang. Dia kata inna min wafa lillah qitalahum. Sesungguhnya antara janji yang aku perlu selesaikan kepada Allah, berpegang dengan tuntutan Allah, adalah memerangi mereka. Ahnaf bin Qais, dia join Ali. Tapi tujuan dia join apa? Dengan kata Ali nak damai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala uji Ahnaf bin Qais ni satu benda yang dia sesal betul. Dia dah janji tau dengan Talha dan Zubair tak mau join. Dan dia jumpa Ali, satu-satunya tujuan dia jumpa Ali ni adalah kerana Ali nak damai. Apa yang jadi nanti, kita akan baca kemudian nanti. Dia arahkan satu orang untuk pergi cek siapa yang datang. Siapa yang datang ke kemah mereka bila berlaku peperangan nanti. Siapa yang masuk kemah mereka pergi cek. Orang tu pergi cek dan pergi bunuh. Arahan dia pergi cek siapa yang datang. Orang tu pergi bunuh. Siapa yang terbunuh tu? Zubair terbunuh. Lepas tu bila orang tu datang, dia seronok. Dia cerita kepada Ahnaf bin Qais, aku telah bunuh Zubair. Ahnaf bin Qais kata, aku tak tahu hang ni buat benda yang betul tu benda yang salah. Orang tu jumpa, dia seronok sebab dia duk ingat perang. Dia pergi cerita kat Ali pula, aku telah bunuh Zubair. Ali sebut basyirhu bin nar, sampaikan khabar kepada dia akan masuk neraka. Sebab ramai-ramai orang tak tahu situasi apa. Tapi itu yang berlaku kepada Ahnaf bin Qais. Dia join Ali radhiyallahu anhu setelah berlaku perbincangan antara mereka. Baik, seterusnya, apabila datang tentera Ali dan juga tentera Kufah bersama dengan Ali sampai ke Basrah, mereka berjumpa. Kemah tentera yang jarak memisahkan mereka, ramai orang ni, 20,000 orang daripada Kufah, 30,000 orang daripada Basrah. Dan semua kabilah yang sama, ada 3 kabilah utama, Rabi'ah, Mudar dengan daripada Yaman. Rabi'ah ada kat sana, ada dekat sini. Mudar ada kat sana, ada kat sini. Yaman ada di sana, ada di sini. Berpuluh ribu orang berkumpul di medan. Dan apabila mereka berkumpul, berlakulah beberapa perbincangan di antara mereka pada ketika itu. Antara yang disebutkan apabila mereka berbincang, ketika itu Ali keluar, Ali jumpa dengan Talhah dan Zubair. Ali jumpa mereka. Yang pertama, Ali tanya kepada Talhah, apa yang membuatkan kau datang perang ni? Tujuan apa datang perang? Kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Apa yang membuatkan engkau jadi seperti orang yang Allah umpamakan dalam Quran, tarik balik bai'ah setelah bai'ah kepada aku. Alam akun akhakuma fi dinikuma tuharrimani dami wa uharrimu dima'akuma. Bukankah aku ni saudara kamu berdua? Ali kata kepada Talhah, kamu mempertahankan darah aku dulu dan aku mempertahankan darah kamu. Talha kata, alabtan nasa ala Uthman. Engkau telah menggerakkan manusia untuk lawan dengan Uthman. Macam mana jadi cerita ni? Satu-satunya sebab cerita ni jadi, pembunuh Uthman join dengan Ali. Ali kata, ya Talha, tatlub bidami Uthman fala'an Allah qatalatal Uthman. Wahai Talhah, engkau datang nak menuntut darah Uthman, maka aku setuju dengan hang, Allah laknat orang pembunuh Uthman. Laknat Allah ke atas mereka. Aku setuju, kita sama, Allah laknat mereka. Tapi bezanya apa?
Talhah melihat, kalau laknat mereka, hukum mereka. Kalau aku maki mereka, aku laknat mereka, kamu pun laknat mereka, hukum mereka. Ali punya pandangan pula pada ketika itu, tak boleh. Kamu kumpul tentera, tak setuju dengan aku. Muawiyah di Syam kumpul tentera pun tak setuju dengan aku. Mereka ni lah yang ada dekat dengan aku. Macam mana nak selesaikan masalah? Talhah dan Zubair melihat, sekurang-kurangnya buang mereka, jangan terima mereka. Ali tak boleh buat. Kalau aku buang mereka, siapa lagi yang tinggal dengan aku? Fitnah. Kemudian tak selesai. Ali jumpa Zubair. Ali kata kepada Zubair, kunna na'udduka min bani Abdul Muttalib hatta balagha ibnuka ibnu Su' fafarraqa bainana. Wahai Zubair, dulunya kami menganggap hang ni sebahagian daripada Bani Abdul Muttalib, tetapi apabila anak hang meningkat dewasa, dia berperangai buruk dan dia memecahkan di antara kita. Anak dia siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni semangat orang muda lah, geng-geng muda. Abdullah bin Zubair duduk belah sini, Ashtar duduk belah sana. Kita tak cerita lagi satu orang yang orang muda dahsyat juga, Abdul Rahman bin Khalid Al-Walid. Ini geng Muawiyah pula di Syam, itu cerita akan datang. Ini orang-orang muda yang menyebabkan mereka ni yang seronok nak perang lah, kebanyakan mereka. Abdullah bin Zubair juga sahabat Nabi. Kemudian bila bincang-bincang, Ali kata kepada Zubair, tidakkah engkau dengar hadis Nabi SAW, la tuqatilannahu wa anta zalimun lahu. Wahai Zubair, satu hari nanti hang akan berperang dengan Ali sedangkan hang zalim pada ketika itu. Zubair kata, Allahumma na'am, betul. Walau dzakartu masirtu masiri hada. Kalau aku tahu inilah, kalau aku ingat hadis ni Nabi pernah sebut kepada aku dulu, aku takkan datang perjalanan ni. Aku takkan datang perjalanan ni. Zubair kata, wallahi la uqatilannaka abada. Demi Allah, aku takkan perang dengan hang. Zubair bagi janji kepada Ali. Tadi satu janji Ahnaf bin Qais dia tak boleh ikut. Sebab apa dia tak boleh ikut? Sebab dia ada, Ali kata dia islah, dia memang ingat islah, dia pergi perang. Zubair pula, Zubair janji kepada Ali, wallahi la uqatilannaka abada, aku takkan perang dengan. Zubair balik jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Zubair kata, ma kuntu fi mautin mundu aqaltu illa wa ana a'rif fihi amri ghair mautini hadha. Wahai Aisyah ummul mukminin, sejak aku ada otak balik, aku tak pernah duduk satu tempat pun yang aku tak tahu keputusan yang aku buat. Aku buat keputusan sendiri, melainkan pada ketika tempat ini aku tak tahu apa yang aku buat ni. Aku buat keputusan tak mau perang, tarik diri. Lepas tu Zubair perang ke tak? Apa jadi kat Zubair lepas tu? Kenapa dia pergi perang? Diriwayatkan, orang bagi tahu kat Zubair, Ammar bersama dengan Ali. Ammar bersama dengan Ali. Zubair teringat hadis Nabi SAW. Nabi kata, ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Dalam riwayat diceritakan, bila Zubair tahu Ammar ada kat situ, Zubair kata, aku akan pergi perang juga untuk pertahankan Ammar. Dan anak dia juga ajak dia pergi perang. Apa Zubair buat? Dia telah sumpah dengan Ali, dia merdekakan hamba dia. Dia merdekakan hamba dia untuk keluar daripada sumpah dan dia pergi perang. Dan terbukti betul ketika perang. Nanti masa perang, Zubair bertemu dengan Ammar, berdepan dengan Ammar. Dia buang-buang panah daripada kena Ammar sebab dia mempertahankan Ammar. Ini satu lagi fitnah yang berlaku ketika perang Jamal juga. Seterusnya, apabila tentera dah berkumpul ramai-ramai, kumpulan Kufah dengan kumpulan Basrah berkumpul, akhirnya mereka pun berbincang sesama sendiri. La yashukuna fi sulh. Mereka berbincang, mereka bersembang, tak ada siapa pun ada syak yang akan berlaku pendamaian di antara mereka.
Hakim dengan Malik tadi, dua orang yang Ali hantar pergi jumpa Talhah dan Zubair. Tanya Talhah dan Zubair, betulkah macam semalam setuju dengan Ka'kab? Kalau tak setuju, tunggu sampai Ali sampai bincang. Mereka kata tak ada perbezaan apa. Begitulah yang kami setuju. Kita akan berdamai. Ketika itu siang ketika di dua kemah yang besar, mereka berulang alik di antara dua kemah, antara satu sama lain. Mudar dekat sana boleh pergi kepada saudara Mudar dekat sini, mereka duduk, mereka sembang, mereka makan, mereka bersaudara. Rabi'ah dengan Rabi'ah dan juga orang Yaman dengan orang Yaman. Sehingga ketika itu dikatakan la yadhkuruna illa sulh. Tak ada siapa pun bercakap tentang apa-apa melainkan alhamdulillah berdamai. Waktu siang mereka jadi satu camp yang sama, 50,000 orang berkumpul. Damai. Jadi pesta pada siang tu. Jadi pesta. Ali hantar Abdullah bin Abbas kepada Talhah dan Zubair. Duduk siang, Abdullah bin Abbas mai jumpa Talhah dan Zubair. Dia tanda orang tak mau perang ni, kalau kita hantar orang kepercayaan kita duduk di tengah-tengah musuh tu untuk bersembang, artinya itu bukan musuh dah. Itu dah jadi kawan. Tak ada orang akan serah tengkuk dia untuk kena sembelih. Ali hantar Abdullah bin Abbas. Dia pergi duduk dengan Talhah dan Zubair sembang macam biasa. Dan mereka orang Kufah juga hantar Muhammad bin Talhah dan Muhammad bin Abi Talhah kepada Ali duduk. Waktu siang tu, seperti mana mereka telah pun berdamai, satu kumpulan orang Islam yang ramai 50,000 orang. Sampai waktu malam, semua orang balik kemah masing-masing. Apabila balik kemah masing-masing, kumpulan yang baru teringat nak minta ayam sebab cakap banyak, lepas tu berkesan puasa. Balik ke kemah masing-masing, kumpulan yang plan untuk menimbulkan fitnah tadi, ketika ini mereka buat onar. Apa yang mereka buat? Mereka kumpul beberapa orang Mudar daripada mereka, kumpulan mereka Mudar, siapkan senjata pada waktu malam. Mudar daripada Kufah tak buat apa pun, pergi duduk dekat dengan, masuk dalam kemah Mudar Basrah. Waktu malam gelap, tak nampak. Nampak orang dekat sebelah-sebelah ya, jauh-jauh tak nampak ramai-ramai. Rabi'ah sama juga. Rabi'ah Kufah pergi kepada Rabi'ah Basrah. Orang Yaman yang support Kufah pergi duduk dengan Yaman yang support Basrah. Seorang demi seorang, tengok sebelah, seorang perasan, pasal hang ada senjata. Orang ni semua tinggal senjata nak tidur malam, pasal hang ada senjata. Tengok muka, hang bukan geng Ali ke? Bukan daripada Kufah? Tangkap seorang, tangkap lagi seorang, sehingga suara itu jadi dhajjah. Jadi suara yang besar, ditangkap satu demi satu. Mudar, Rabi'ah dengan Yaman lengkap bersenjata yang datang daripada Kufah pada waktu malam. Apabila bising semua kemah, semua penempatan ni bising di tempat Basrah, akhirnya ketika itu Talhah jumpa mereka, orang yang menjaga di tepi kumpulan yang ramai-ramai. Talhah tanya, apa yang berlaku? Mereka kata kepada Talhah, tarraqana ahlu Kufah laylan. Orang Kufah telah bersiap sedia untuk serang kita secara mengejut pada waktu malam. Kerana beberapa orang yang datang ni lah. Kata Talhah, qad alimna anna Ali ghairi muntahin hatta yasfika dima wa annahu lan yutawi'na. Kita tahulah Ali takkan berhenti sehingga tertumpahnya darah, dan dia takkan bagi muka kat kita kerana kaki fitnah punya kerja. Mereka pun kumpul ramai-ramai ni. Apa dia buat? Serang ke tak? Tak. Semua masih lagi berdisiplin. Jangan mulakan serangan. Kumpul dan hantar balik. Hantar mereka balik ke geng Kufah. Apabila nak hantar mereka balik ke geng Kufah, ramai rombongan yang ramai datang, pergi ke penempatan Kufah, nak ambil balik orang kamu. Jangan buat begini. Jangan hantar spy malam-malam. Ambil balik. Ketika itu, ada kelompok yang menimbulkan fitnah. Dia set up sebahagian orang duduk dekat dengan Ali. Jadi bila Ali tanya, orang ni lah yang akan bagi khabar. Bising pula di kemah Kufah. Bising di kemah Kufah sebab datang ramai-ramai orang yang dihantar. Ali tanya kepada mereka, apa yang berlaku? Orang yang duduk daripada setup yang duduk dekat dengan Ali ni, dia kata, ma sya'arna illa qaum minhum qad bayyatuna faradadnahum.
Orang tu kata kepada Ali, apa yang kami lihat adalah kaum itu telah waktu malam menyerang kita, lalu kita pun kembalikan dia kepada kumpulan mereka semula. Cerita yang sama. Asalnya yang dihantar ni daripada Kufah tadi, yang pergi ke Basrah nak serang. Tapi bila dipulangkan balik ramai, bising bunyi banyak-banyak, dan datang orang baru masuk. Orang tanya kepada Ali tanya, apa yang bising ni? Siapa yang main ramai-ramai ni? Orang yang duduk dekat dengan Ali, penimbul fitnah ni, kata, mereka bersedia untuk serang kita pada waktu malam, kita hantar mereka balik. Ali kata, laqad alimtu anna Talhata wa Zubair ghairu muntahin hatta yasfika dima. Aku tahu dah kalau begini, Talhah dan Zubair takkan berhenti sehingga mereka menumpahkan darah. Wa annahuma lan yutawi'ana. Dia tak bagi, dua orang ni tak bagi muka kepada kita. Sebab apa yang dilakukan oleh Khawarij pada ketika itu. Kemudian Ali pesan kepada mereka, Ali nampak tak ada pilihan lain, esok pagi akan perang juga. Sebab pada dia, mereka main tipu. Kata nak damai, siang dia duduk ramai-ramai, tapi malam-malam hantar askar main kat kita. Talhah dan Zubair juga rasa tak ada pilihan lain melainkan perang. Sebab Ali tipu kita. Baik. Satu lagi lah, cerita ni riwayat sejarah lah. Kalau ikut disiplin hadis, ada banyak pertikaian dan perbincangan tentang dia lah. Tapi yang riwayat semua orang setuju, peperangan itu berlaku. Apabila tak ada jalan lain melainkan akan berlaku peperangan, Ali pesan kepada tentera dia, la yaqtatilu hatta yabda'u. Ali pesan, janganlah berlaku peperangan melainkan sehingga mereka mula. Walaupun atas sangkaan dia, mereka telah khianat, hantar tentera malam-malam untuk seluduk masuk. Ali kata, la yaqtatilu hatta yabtadi'u. Janganlah perang berlaku sehingga mereka yang mulakan dulu, supaya kita ada hujah di sisi Allah, bukan kita yang serang. Walaupun dia Amirul Mukminin, tak mau mula serangan tu. Wa alla yaqtatilu mudbira. Dan janganlah dibunuh orang-orang yang patah balik ke belakang. Jangan orang yang lari patah balik, jangan bunuh. Wala yajhazu ala jarih wala yatasallahuna salba. Wala yatasallahuna salba. Dan jangan dibunuh orang yang terluka ataupun orang yang dipaksa mengikut peperangan. Ali pesan kepada tentera dia, perang tak boleh elak, tetap akan berlaku antara kita. Tapi jangan start dulu. Try jangan mulakan peperangan. Kalau dah mula perang, pada ketika orang tu lari patah balik, jangan bunuh dia. Di peringkat Kufah pula, Ka'ab bin Sur. Ka'ab bin Sur ni tabi'in yang hebat jugalah. Umar lantik dia jadi gubernur di Basrah. Kemudian Umar lantik dia jadi gubernur. Osman juga kekalkan dia. Antara orang kepercayaan. Aisyah juga. Ka'ab bin Sur kata kepada Aisyah, adrakani faqad abal qaum illa al-qital. La'allallah an yusliha biki. Aku difahamkan yang kaum lagi satu, Kufah tu, tak ada apa yang mereka mahukan melainkan peperangan. Mudah-mudahan dengan engkau lah, wahai Ummul Mukminin, Allah mendamaikan umat ini. Kemudian Aisyah pun keluar untuk nak damai lagi. Untuk nak damai, Aisyah keluar esoknya untuk berdamai. Apabila Aisyah keluar, orang daripada malam tu sampai ke siang dah mula bising-bising. Aisyah sampai ke tengah medan, peperangan telah pun meletus. Semalam paginya mereka baik. Kemudian disebabkan fitnah yang ditimbulkan oleh kelompok ini, akhirnya peperangan itu pun berlaku. Kemudian apa? Okay, dah masuk lagi. Dalam perang ni juga, saya disebut tadi sikit, kedua-dua sahabat Nabi SAW, Talhah dan Zubair, terbunuh dalam perang Jamal. Ramailah ribuan orang terbunuh, antaranya Talhah dan juga Zubair. Talhah terbunuh sebab dia Talhah kena panah, tak tahu siapa panahan liar daripada panah tu menusuk kaki Talhah dan juga sampai kena kuda dia ataupun unta dia. Dan unta tu lari sehingga orang kejar Talhah dan turunkan dia, orang bawa dia masuk ke rumah. Ketika itu darah dah banyak mengalir daripada kaki Talhah sebab terkena panah.
Akhir sekali kata Talha, Allahumma khudh li Uthman minni hatta tarda. Ya Allah, inilah yang aku boleh korbankan untuk Uthman supaya engkau redha. Itu antara perkataan terakhir Talha, dan Talha meninggal dunia. Antara yang meninggal dunia di dalam perang Jamal juga Zubair. Zubair meninggal dunia apabila Zubair pergi ke perkemahan Ahnaf bin Qais. Dia duduk kat situ. Bila dia pergi ke perkemahan tu, dia sekadar duduk kat situ. Ahnaf bin Qais pesan kepada orang dia, pergi tengok siapa yang mai. Orang tu pergi tengok, dia tengok Zubair. Apabila dia tengok Zubair, macam mana dia bunuh Zubair? Dia ajak Zubair solat. Waktu solat, dia ajak Zubair solat. Dah ada kat sini solat. Zubair jalan dekat depan dia dekat belakang, dia bertikam Zubair. Amr bin Jurmuz nama dia. Dan dia bila bunuh Zubair, dia seronok, dia telah berjaya membunuh pemimpin besar Basrah. Dia pergi jumpa Ahnaf bin Qais. Dia beritahu Ahnaf bin Qais, sampaikan khabar gembira, aku telah bunuh Zubair. Kata Ahnaf, wallahi ma adri ahsanta am asata. Demi Allah, aku tak tahu yang hang buat ni benda baik ataupun benda buruk. Hang bunuh tu sahabat Nabi. Kemudian apabila dia jumpa Ali, macam kita sebut tadi, ada orang nak jumpa Ali, pembunuh Zubair. Ali kata, "Idzan lahu wa basyirhu bin nar." Panggillah dia masuk, tapi bagi tahu kat dia khabar gembira bahawa neraka telah menunggu dia. Diserahkan pedang Zubair kepada Ali. Ali kata, "Talama jala bihil karba an wajhi Rasulillah." Pedang ni dulu pernah menghilangkan serangan-serangan daripada wajah Nabi SAW. Pedang Zubair ni, yang hang seronok hang bunuh ni, pedang ni dulu pernah mempertahankan Nabi SAW. Pedang tu nanti ketika dah damai, Ali bagi kepada Aisyah. Dan apabila peperangan ni dah berlaku di tengah medan di perang Jamal, ketika ramai orang sedang berperang, ketika itu Aisyah doa, "Ayuhan nas, il'anu qatalata Uthman wa asya'ihim." Aisyah pesan kepada orang ramai ketika itu, bunuhlah pembunuh, laknatlah pembunuh Uthman dan juga orang yang mempertahankan pembunuh Uthman. Jadi ramai-ramai orang yang duduk di sekeliling ni, mereka pun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah laknat pembunuh Uthman dan orang-orang yang mempertahankan pembunuh Uthman. Dalam kepala mereka apa? Pembunuh Uthman dan juga orang yang mempertahankan pembunuh Uthman tu kumpulan kufar lagi satu. Ali dengar suara yang bising ni. Ali tanya, bunyi apa tu? Orang kata Aisyah telah mendoakan laknat Allah ke atas pembunuh Uthman dan orang yang mempertahankan pembunuh Uthman. Ali kata, Allahumma la'an qatalata Uthman. Ya Allah, kalau begitu aku pun sama juga, laknatilah pembunuh Uthman. Tak ada sikit pun Ali suka dengan pembunuh Uthman ni, ataupun mempertahankan mereka. Satu sahaja benda Ali tak boleh buat, Ali tak boleh berlepas diri daripada kumpulan pembunuh Uthman. Itu sahaja. Setiap kali orang laknat, Ali juga turut serta melaknat mereka. Kemudian Ali pesan, sebelum tu Aisyah bagi tahu kepada Ka'ab bin Sur. Ka'ab bin Sur yang tadi inilah ya, gubernur lantikan Omar, lantikan Uthman, orang kepercayaan Aisyah. Aisyah lihat ramai tentera Islam terbunuh dekat situ, dekat dengan unta dia. Ka'ab bin Sur duduk dekat dengan unta Aisyah. Kata Aisyah, "Khalli 'anil jamal wa taqaddam bil mushaf fad'uhum ilaih." Tinggalkan unta ni. Aisyah kata kepada Ka'ab, tinggalkan unta ni, ambil mushaf, berdiri di tengah-tengah medan lain di antara dua pihak, pegang mushaf ni, fad'uhum ilaih, seru mereka untuk berdamai atas nama mushaf. Pegang Al-Quran, ajar mereka berdamai. Dia pergi, dia tinggalkan tali unta Aisyah, dia pergi ke tengah-tengah medan perang, angkat mushaf, damai, fad'uhum, seru mereka untuk berdamai. Angkat sahaja mushaf, dia dibunuh tentera Kufah. Dia bunuh dia. Yang bunuh dia ni Sabaiyah lah, geng-geng Abdullah bin Sabah yang terlibat di dalam perancangan awal untuk timbulkan fitnah. Sebab tu lepas tu apabila Ali minta orang-orang Rabi'ah dengan Yaman pergi jumpa kaum kerabat kamu, seru mereka untuk nad'uhum ila kitabillah, panggil mereka untuk
berdamailah dengan kitab Allah. Mereka kata, kaifa yad'una ilaihi man la yastaqim wa la yuqim hududallah. Bagaimana layak orang yang tak konsisten dan tidak menegakkan kitab Allah, tiba-tiba seru kita untuk berdamai di atas nama kitab Allah. Baru tadi kamu bunuh Ka'ab bin Sur. Inilah fitnah. Yang bunuh tu orang lain, tapi damai dengan tentera Kufah. Geng Basrah, ingat yang bunuh itu salah satu daripada mereka lah. Diriwayatkan, wala akthara dira'an maqtu'ah wa rijlan maqtu'ah min yaumil jamal. Tidaklah orang yang mengikuti perang tu kata, kami tak pernah melihat ada peperangan yang lebih banyak tangan dan kaki terpotong daripada perang Jamal. Perang-perang sahabat Nabi SAW zaman Nabi berapa ratus orang yang meninggal biasa. Perang Jamal 10,000 orang mati. Semua Islam. Mereka sebut, kami tidak melihat ada hari yang lebih banyak tangan dan kaki terpotong daripada Jamal. Semua yang pegang bendera Ali, yang pegang bendera Aisyah, ramai yang utama mati. Dia 40 orang yang pegang tali unta Aisyah, yang unta kita cerita minggu lepas, kesemua mereka bersilih ganti mati seorang-seorang. Sampai Muhammad bin Talhah bila dia pegang tali unta Aisyah, setiap yang datang tu Aisyah akan tanya siapa yang pegang. Muhammad bin Talhah bila dia datang dan dia pegang, Aisyah tanya siapa. Dia kata, Muhammad bin Talhah. Ya ummi murini bi amrik. Wahai ibu, bagi kepada aku arahan. Kata Aisyah, amuruka an takuna khaira bani Adam in tarakt. Aku menyeru engkau, aku memerintahkan engkau supaya engkau menjadi sebaik-baik anak Adam apabila engkau meninggalkan dunia nanti. Dan dia pun ketika dia pegang, Muhammad bin Talhah ni, apabila dia pegang tali unta Aisyah, dia diserang beramai-ramai oleh tentera Kufah dan dia dibunuh. Jadi antara salah satu orang yang mati ketika memegang tali unta Aisyah. Abdullah bin Zubair antara yang juga berada dekat dan mempertahankan Aisyah radhiyallahu anha. Bila ramai orang pegang tali mati, pegang tali unta Aisyah mati, datang satu orang pegang tali unta Aisyah. Aisyah tanya, man anta? Kamu siapa? Dia kata, ana ibnuki wa ibnu ukhtik. Aku adalah anak engkau dan anak kepada saudara engkau juga. Aisyah kata, kalau begitu engkau anak kepada Asma, iaitu Abdullah bin Zubair. Isteri Zubair, Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Zubair. Dan dia perang dengan Ashtar. Ashtar pukul dia dengan pukulan yang kuat sehingga berdarah kepala dia, dan dia pukul Ashtar juga. Ketika mereka bergelut, Aisyah nampak. Sebab nanti masa Ashtar jumpa Aisyah tanya, anta alladhi turid an taqtul ibna ukhti. Engkau yang nak bunuh anak saudara aku kan? Ashtar kata, aku nak bunuh dia dan dia juga nak bunuh aku tadi. Aisyah nampak. Apabila mereka bergelut dua orang, Ashtar dengan Abdullah bin Zubair, orang pisahkan antara mereka berdua, mereka berhenti bergaduh. Ini antara yang diceritakan pada ketika itu. Abdullah bin Hakim bin Hizam, sahabat Nabi, anak kepada Hakim bin Hizam, pembesar Quraisy. Anak dia Abdullah bin Hakim bin Hizam pegang antara orang yang memegang tali unta ataupun memegang bendera Quraisy, daripada Quraisy. Lawan dengan siapa? Lawan dengan Hatim bin Adi. Dua-dua sahabat Nabi. Bertembung dua-dua orang, Abdullah bin Hakim bin Hizam dengan Hatim bin Adi. Apabila ramai gen Kufah nampak mereka sedang bertembung dua orang, nampak tak boleh menang, mereka bunuh Abdullah bin Hakim bin Hizam beramai-ramai. Juga sahabat Nabi SAW. Al-Aswad bin Abil Bakhtari, di antara pembesar Quraisy juga ketika itu, mati ketika itu. Kata Zubair, ketika itu diriwayatkan Zubair penuh dengan luka-luka, Abdullah bin Zubair penuh dengan luka ketika peperangan tu. Abdullah bin Zubair ni, anak Zubair ni dua lah yang utama, Urwah dan juga Abdullah. Urwah ahli sejarah, banyak riwayatkan sejarah. Abdullah fighter. Urwah banyak luka dia ketika peperangan tu.
Dia sebutkan, wa ma raaitu mithla yaumil jamal ma yanhazimu minna ahad. Aku tidak pernah melihat hari sebagaimana periknya hari Jamal. Tak ada seorang pun di antara kami yang kalah, yang dikalahkan. Wa ma ya'khudhu bi khitamil jamal illa qutila hatta da'al khitam. Tak ada siapa pun yang pegang tali unta Aisyah, sebab pertembungan tercetus di situ, melainkan semua yang gugur, sehingga akhirnya bila orang gugur, tangan orang dengan tali tu hilang sedikit demi sedikit, hatta da'al khitam, tali tu pun hilang, kata Abdullah bin Zubair. Dahsyatnya peperangan tu. Dan dia ada sejarah yang panjang juga Abdullah bin Zubair ni. Lepas tu zaman, tapi dia bukan geng Bani Umayyah betul-betul. Sebab nanti masa Yazid, dia tak mau bai'ah Yazid. Aku pertahankan Osman atas prinsip defend Osman betul-betul. Abdullah bin Zubair perang dengan Ali, lepas tu dia bai'ah Muawiyah. Apabila lepas Muawiyah mati, Yazid nak jadi khalifah, dia tak mau bai'ah. Hang tak. So dia bukan Bani Umayyah. Dia pertahankan Osman atas prinsip. Dia lawan pula dengan Yazid. Tu yang dia pergi ke Mekah ketika itu, Yazid nak hantar tentera pergi kepung Mekah. Ini fighter betul lah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Apabila peperangan tu dah berlaku betul-betul besar, peperangan dah tak boleh nak selesaikan, berdekat dengan unta Aisyah radhiyallahu anha, Ali pesan kepada orang, i'qirul jamal fa innahu in uqira tafarraqu. Pilihan yang ada pada ketika itu adalah Ali kata, bunuh unta tu, jangan bunuh orang, bunuh unta tu. Fa in uqira tafarraqu. Kalau unta itu telah terbunuh, mereka akan mula pecah ke tempat-tempat lain. Peperangan tidak akan tercetus di situ sahaja. Dalam riwayat lain disebutkan, ini arahan daripada Ka'ka'. Ka'ka' nampak banyak peperangan dekat dengan unta Aisyah. Ka'ka' dengan Ali tadi lah, yang pergi tolong buat negotiation. Ka'ka' kata, i'qirun naqah, bunuh unta tu. Kalau unta tu tak terbunuh, orang akan bunuh Ummul Mukminin. Matikan unta tu, supaya tak ada lagi mana-mana tanda besar, orang boleh berperang di tempat-tempat lain, berpecah di tempat lain. Jadi dengan arahan Ka'ka' ataupun Ali radhiyallahu anhu, unta itu pun terbunuh pada ketika itu. Unta tu dibunuh dan kemudian redalah peperangan, dan akhirnya mereka pun berdamai dan bersetuju untuk Ali diangkat menjadi khalifah. Bila orang dah penat dengan peperangan tu, unta tu pun dah jatuh, orang mula slow down. Ketika itu mereka pun setuju untuk damai, berhenti berperang setelah 10,000 orang mati dalam peperangan itu. Ali perintahkan ketika itu Muhammad bin Abu Bakar dan juga Ammar bin Yasir untuk pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, jumpa Aisyah dalam kemah Aisyah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Muhammad bin Abu Bakar hulur tangan dia kepada Aisyah untuk angkat Aisyah. Aisyah tanya, siapa ni? Kenapa Muhammad bin Abu Bakar? Sebab dia adik-beradik Aisyah lah. Dia yang hulurkan tangan untuk mengangkat Aisyah. Aisyah tanya, siapa? Dia kata, abghadu ahliki ilaiki. Aku adalah keluargamu yang paling engkau benci. Keluargamu yang paling engkau benci. Aisyah kata, Ibnul Khas'amiyah. Kalau begitu engkau adalah anak kepada Khas'amiyah, Asma' bin Umais. Dia kata, ya. Aisyah marah dekat dia lah. Juga Ammar, bila Ammar masuk, Ammar panggil Aisyah, ya Ummul Mukminin. Aisyah jawab, lastu laka bi aku bukan ibu kepada engkau. Aisyah kata kepada Ammar. Tapi Aisyah marah betul dengan mereka pada ketika di peringkat awal tu, Muhammad bin Abu Bakar dan juga Ammar yang datang. Kemudian apabila ramai-ramai orang datang berjumpa dengan Aisyah, Aisyah pun semakin tenang ketika itu. Dia sebut kekesalan dia sebab pergi ke Basrah. Aisyah kata, lawaditu law mitu qabla hadzal yaum bi 20 sanah. Bila Ka'ka' masuk jumpa Aisyah, Ka'ka' masuk tanya, Aisyah kata, aku berharap, aku berangan-angan supaya aku mati sebelum hari ini. 20 tahun sebelum hari ini aku telah mati, sebelum datang hari ini. Sebab tak mau perang, jadi perang. Sebab tak mau. Apabila Ka'ka' cerita kepada Ali radhiyallahu anhu, Ali kata sama juga. Lawaditu mitu qabla 20 sanah. Aku berharap supaya 20 tahun sebelum datang peristiwa ni aku dah mati. Ali jumpa Hasan. Ali kata, kalau aku tahu ini akan jadi, aku tak datang ke Basrah. Hasan kata, aku dah cakap, jangan mai.
fitnah yang besar berlaku antara para sahabat Nabi SAW dalam perang Jamal. Apabila sebelum sambung ni, antara cerita pasal Muhammad bin Abu Bakar ni kan, Muhammad bin Abu Bakar ni anak apa? Nasab anak Abu Bakar, tapi sebenarnya dia ni macam anak Ali lah. Dia macam anak Ali sebab mak dia Asma binti Umais kan. Asma binti Umais first kali kahwin dengan Ja'far. Mak dia kahwin dengan Ja'far. Kemudian pada tahun ke-7 Hijrah tu Ja'far mati kan, Ja'far meninggal dunia. Kemudian mak dia kahwin dengan Abu Bakar, Asma binti Umais, tahun ke-8 kahwin dengan Abu Bakar. Bila Muhammad bin Abu Bakar ni lahir, dia lahir pada Haji Wada', Zulhijjah tahun ke-9. Zulhijjah tahun ke-9 yang cerita saya selalu buat dalam kuliah haji kan. Asma binti Umais beranak ketika itu. Nabi SAW pesan untuk teruskan perjalanan. Dia beranak Muhammad bin Abu Bakar ni. Dia jumpa Nabi tak? 5 hari, dia duduk beberapa hari bulan Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kemudian Nabi wafat. Ketika itu je time dia dengan Nabi SAW. Sebab tu Ibn Taymiyah bahas, dia ni tak dikira sahabat lah kiranya. Macam nak kira sahabat? Umur dia baru beberapa bulan Nabi dah wafat. Tapi bukan sekadar itu, ketika Abu Bakar meninggal dunia, dia baru 3 tahun. Siapa bapa yang dia kenal? Lepas Abu Bakar meninggal dunia, Ali kahwin dengan Asma binti Umais. Jadi yang dia kenal sebagai bapa ni adalah Ali radhiyallahu anhu. Sebab tu hubungan dia dengan Ali ni kuat. Macam bapa dia. Walaupun bapa dia nasab Abu Bakar, tapi dia membesar di rumah Ali. Berbeza dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, walaupun pangkat dia dengan Aisyah ni macam anak menakan, tapi dia macam anak Aisyah. Dia membesar di depan mata Aisyah. Sebab mak dia Asma binti Abu Bakar, kakak Aisyah. Daripada dia lahir, memang anak-anak Asma ni memang betul-betul baik dengan Abu Bakar, dengan Aisyah. Urwah juga, Urwah kata Aisyah bawa aku, pegang tangan aku pergi ke medan Uhud, lihat peperangan. Cerita kepada aku tentang peperangan. Tempat-tempat perang Urwah belajar daripada Aisyah. Jadi Abdullah dan juga Urwah ni, kalau diikutkan, mereka lebih rapat dengan Aisyah berbanding Muhammad bin Abu Bakar. Panjang kita hari ni. Okey, kita berhenti ya. Okey, dekat ni dulu untuk hari ni. Kita sambung sikit lagi tentang perang Jamal sebelum kita pergi perang Siffin dalam kuliah akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.